Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. BIS Malaysia, Jumaat 19 Januari 2024. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook dan YouTube Live BIS Malaysia. Baik saudara, kita ikuti dahulu laporan komoditi dan mata wang asing yang disediakan oleh PMB Investment. Hubungan diploma Malaysia dengan China bakal mencecah usia 5 dekad 31 Mei ini. Kerjasama selama 50 tahun berjaya membawa limpahan manfaat kepada kedua-dua negara. Paling utama dalam aspek ekonomi menerusi kemasukan lebih banyak pelaburan dalam pelbagai sektor. Saya fikir dalam masa yang panjang lagi mungkin kita boleh explore atau untuk melanjutkan itu kerjasama dalam negara kita lah, sama dalam itu ekonomi, dan itu pendidikan, dan itu teknologi apa-apa saja. Sebab saya fikir itu potensi amat membesar lah dalam jangka masa yang panjang. Sebab kerana Malaysia kini ini kita sedang mengalami itu transformasi daripada negara income yang mungkin sederhana kepada negara income yang tinggi. Dalam proses transformasi ini kita perlu pelaburan yang lebih padat, yang lebih teknologi high technology base dalam tahun ini. Kenapa? Jikalau kita ambil bahagian hubungan diplomatik Malaysia dengan China bermula secara rasmi pada 31 Mei 1974. Baik saudara, BIS Malaysia berehat seketika kembali selepas ini. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Penjualan nombor plat khas akan memanfaatkan dan meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Maknanya apa-apa kelebihan dan keuntungan dipulangkan untuk membantu secara langsung golongan untuk membayar ujian memandu bagi lesen motosikal kelas B2, e-hailing, taksi untuk manfaat 40,000 belia daripada keluarga kurang mampu. Termasuk 100,000 topi keleda, termasuk untuk kanak-kanak dibekalkan dan diagih secara percuma kepada keluarga kurang mampu.
Fly Siswa iaitu bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bagi mengurangkan beban kewangan pelajar yang pulang ke kampung halaman itu disediakan akan memberi manfaat RM60,000 kepada 60,000 pelajar daripada keluarga kurang mampu, terutama Sabah dan Sarawak. Bertemu kembali, kerajaan bersetuju membenarkan pelarasan tarif air di semua negeri di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan dibuat kerana mendapat permintaan daripada semua pihak berkaitan. Perdana Menteri berkata pelarasan itu diusulkan dalam mesyuarat bersama semua menteri besar dan ketua menteri. Sudah dijelaskan oleh semua pihak bahawa semua negeri meminta kita naikkan dalam mesyuarat dengan menteri besar, ketua menteri, dan ada negeri yang tidak naikkan selama 40 tahun lebih. Jadi mereka mengusulkan dan kerajaan persekutuan setuju. Pelarasan tarif air kategori domestik mulai bulan depan secara keseluruhan tidak akan bebankan pengguna di Kedah. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA menyatakan bagi penggunaan air 10 meter padu dan ke bawah misalnya, kenaikan caj hanya RM1.50. Program subsidi air bersasar akan diteruskan untuk bantu pengguna kategori miskin tegar dan berdaftar dengan sistem e-kasih. SADA turut menegaskan pelarasan tarif itu bukan bersifat keuntungan, sebaliknya bertujuan menjamin kelestarian perkhidmatan bekalan. Ini termasuk membangun projek infrastruktur air yang mampan. Pelarasan kadar tarif air kategori domestik di Kedah akan berkuat kuasa mulai 1 Februari dan kadar tarif baru akan dicas kepada pengguna terlibat pada bil bulan berikutnya. Baik saudara, seperti biasa setiap Jumaat kami bawakan kepada anda rangkuman imbasan berita ekonomi yang menjadi tumpuan media utama negara sepanjang minggu ini. Dimulakan dengan laporan ini, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memperoleh potensi pelaburan sejumlah RM2.84 bilion dan potensi ekspor produk dan perkhidmatan Malaysia sebanyak RM500 juta daripada misi perdagangan dan pelaburannya ke Milan dan Turin, Itali yang berlangsung dari 12 hingga 16 Januari. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Aziz yang mengetuai misi tersebut bertemu dengan syarikat terkemuka Itali dalam sektor automotif, aeroangkasa, semikonduktor, makanan, biofuel serta jentera dan peralatan serta mencapai kemajuan penting dalam memupuk hubungan ekonomi serta menarik potensi pelaburan dan perdagangan. Antara syarikat utama tersebut termasuk STM Microelectronics, EDA Industries serta Leonardo's Helicopter dan Aircraft Division. Baik, kita beralih pula ke laporan yang berikutnya. Malaysia raih RM27.16 bilion daripada ekspor getah pada 2023 dengan 70% atau RM19.04 bilion disumbangkan daripada sarung tangan getah. Produk getah Malaysia diekspor ke lebih 190 negara dengan Amerika Syarikat 29% dan Kesatuan Eropah 19% sebagai dua destinasi ekspor utama. Majlis Getah Malaysia MRC menyatakan bahawa mereka komited terhadap visinya untuk menjadikan Malaysia pengeksport utama pengeluaran produk getah yang lestari dengan tumpuan kepada kualiti dan kemampanan bersandarkan permintaan global yang kukuh untuk kelestarian terus berkembang dengan pengguna menuntut produk yang mampan daripada segi alam sekitar dan etika. Baik, kita beralih pula ke laporan yang berikutnya. Jumlah keseluruhan industri automotif Malaysia meningkat ke paras tertinggi sebanyak 799,731 unit pada 2023 berbanding 721,177 unit pada tahun sebelumnya. Kenaikan 11% tahun ke tahun itu dipacu terutamanya oleh subsegmen kereta penumpang, berikutan ekonomi domestik yang berdaya tahan serta senario sosiopolitik yang stabil. Pertumbuhan ini juga didorong oleh insentif bebas
cukai. Pelancaran baru seperti kenderaan elektrik pada harga kompetitif serta rantaian bekalan industri yang bertambah baik. Dan sebahagian besar jumlah itu juga didorong oleh prestasi peningkatan jualan kukuh yang dicatatkan oleh kedua-dua pengeluar kereta nasional. Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam melalui pihak berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Seda Malaysia meluluskan pembangunan bagi pelaksanaan 22 projek tenaga pulih baru TBB daripada sumber biogas dan biojisim berjumlah 36.534 megawatt. Menurut kementerian itu, kelulusan dilakukan di bawah mekanisme tarif galakan atau FIT yang akan membekalkan tenaga elektrik hijau kepada Tenaga Nasional Berhad TNB seawal 2027. Kementerian tersebut memaklumkan sebanyak 34 permohonan telah diterima melalui penawaran dan pembukaan permohonan. Dan saudara, akhir sekali perusahaan kecil dan sederhana Malaysia menyifatkan 2024 sebagai tahun berpotensi dari segi prospek pertumbuhan walaupun wujud kebimbangan berkaitan kos dan inflasi. Menurut satu kaji selidik yang mendapatkan pandangan 540 PKS Malaysia pada November hingga Disember 2023, mendapati majoriti atau 79% responden yakin terhadap prospek pertumbuhan syarikat masing-masing. Selain itu, 50% responden menjangkakan ekonomi Malaysia akan mencatat prestasi lebih baik dalam tempoh 12 bulan berikutnya. Manakala 18% percaya keadaan sebaliknya dan 32% pula memilih untuk terus berhati-hati dengan prospek yang menyederhana. Baik saudara, berita-berita telah pun kami bawakan dan BIS Malaysia edisi 19 Januari 2024 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Akmal Hafiz Ruslan, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam Malaysia.